Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Salam ceria, salam bahagia kepada anda yang sedang menonton. Yang kita baru buka, barangkali pagi tadi kita dah buka dah TV kan. Dan sekarang ni kita fokus kepada Assalamualaikum. Kita bersiaran secara langsung daripada studio TV Al-Hijrah. Hari ini 18 November bersama dengan 2 Rabiul Akhir 1442 Hijrah insya-Allah. Dan didoakan semoga semua dalam kita dalam keadaan yang sihat, afiat, dalam keadaan yang insya-Allah sentiasa dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun apa jua situasi kita. Dan selain daripada ikhtiar kita untuk apa yang berlaku pada hari ini, kita minta doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i was samiul alim. Dan juga kita berusaha, berikhtiar selain daripada kita berdoa untuk kita minta kepada Allah angkat wabak ini, hilangkan kesusahan, berikan kemudahan. Dan yang paling penting sekali ialah apa matlamat kita hidup di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah, dan akhirnya untuk kita mendapat redha Allah, untuk mencapai syurga Allah, untuk kita ada tempat di syurga Allah, untuk kita ada rumah di syurga Allah insya-Allah. Dan walaupun sekarang ni kita rasa kita mungkin susah, mungkin senang, pelbagai ujian dan sebagainya, insya-Allah moga inilah yang kita katakan ujian ini akan kita kutip hasilnya di atas berkat kesabaran kita di akhirat kelak insya-Allah, untuk kita apa? Untuk kita dapat syurga, dan juga ahli keluarga kita juga turut bersama-sama kita di syurga kelak insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya kira tajuk yang cukup relevan yang berlaku pada situasi hari ini dengan keadaan pandemik COVID dan sebagainya. Barangkali kalau kita dengar kan, ada orang yang dibuang kerja, ada orang yang menghadapi masalah, ada orang yang tak dapat nak makan seperti biasa, ada orang yang hilang tempat tinggal, ada orang yang hilang pendapatan. Ujian-ujian ini sebenarnya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Pasti ada hikmahnya. Sabar dan setia menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita dengan apa? Dengan melihat daripada perspektif yang kita buka dengan lebih positif dan sebagainya. Dan antaranya yang boleh kita jadikan panduan pastinya itu Al-Quran sebagai manual kehidupan. Dan hari ini kita nak mengupas kisah Nabi Ayub, yang mana semua sedia maklum bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub ni dia ada macam-macam dia ada ladang, ada keluarga, isteri, anak, kehidupan dan sebagainya. Tetapi ada satu ujian yang akan kita bercerita sebentar lagi, dan bagaimana Nabi Ayub menghadapi ujian itu dan bagaimana Allah memberikan panduan kepada kita. Dan saya mengucapkan selamat pagi dan tahniah kepada para penonton yang menonton, juga mereka yang di Facebook. Dan hari ini sabar, taat, setia dan sabar menghadapi ujian insya-Allah boleh dikongsi di Facebook masing-masing, share bersama dengan kawan-kawan yang lain, bersama dengan ahli keluarga yang lain. Barangkali mungkin tak sempat nak tengok, tak apa, lepas ni insya-Allah kita boleh tengok. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua, Rabiatul Adawiyah, Haja Aisyah, Daing Mahdi, Lais Kaiman, Asma Latif, Mat Adnan, Fauzia Kasim, Zaila, Siti Aminah Sadikung, Cik Rosdin sama Hisham Syam, ya Allah Tuhanku. Dan insya-Allah kepada semua yang sedang menonton, anda boleh tinggalkan jejak di Facebook ataupun sekiranya anda mempunyai soalan dan sebagainya, insya-Allah saya akan udarakan dan juga saya akan utarakan kepada Ustaz sebentar lagi. Insya-Allah kita akan bersama dengan the one and only Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ada nama Ustaz Syahri Abdul Rahman? Bin Syahri ada. Okey, alhamdulillah Ustaz. Setia dan sabar hadapi ujian. Tajuk hari ini sebenarnya dah lama dah producer simpan ni. Saya asyik berdebar je dengan tajuk ni. Tapi saya kira Allah meletakkan dia betul-betul tepat pada saat saya rasa memang setiap hari bila kita baca media sosial dan sebagainya, rasa sesak nafas dengan ujian-ujian, tapi kita harus menerima. Bagaimana untuk kita nak kata sabar. Semua orang tahu sabar. Alamak, sebenarnya saya ni berazam hari ni tak nak emosional. Jadi kita kena tone down sikit Ustaz. Tak apa, lakonan tak apa. Melakonkan boleh. Jadi macam mana kita nak mengaplikasikan sabar Nabi Ayub ke dalam kehidupan kita. Tapi sebelum tu Ustaz, seperti biasa para penonton, kita tengok apa yang kita nak kongsikan satu hari satu ayat pada hari ini insya-Allah daripada surah Sad
Ayat yang ke-41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa 'adzab. Yang membawa maksud dia yang ke-41, dan ingatlah akan hamba kami Nabi Ayub AS ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Apa maksud Ustaz? Nabi Ayub berkata kepada Allah, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dan penderitaan dan bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih Puan Ami Sofia dan seluruh para penonton TV Al-Hijrah. Kita dipertemukan pada pagi ini, alhamdulillah, syukur pada Allah, untuk bersama dengan Imam Al-Mubtalin, pemimpin orang-orang yang ditimpa ujian yang berat. Beliau adalah Nabi Ayub alaihi salam, seorang nabi besar dalam kalangan Bani Israel. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut Ayub sebanyak 4 kali. 2 cerita, 2 lagi hanya disebutkan nama. Dan kisah baginda ini telah disebutkan tadi oleh Puan Amy, ada di dalam salah satu surahnya adalah surah Sad. Dan Ayub alaihi salam dirakamkan telah melafazkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anni massaniya syaitanu binusbin wa adab. Jadi Puan Amy tanya, mengapa Nabi Ayub melafazkan Tuhanku, aku massania. Massania ni terjemahan kata ditimpa. Tetapi terjemahan yang lebih tepat adalah disentuh, disentuh oleh syaitan. Disentuh di sini menunjukkan Nabi Ayub alaihi salam yang sebenarnya sudah sakit berat bertahun-tahun, tetapi apabila mengadu kepada Allah, baginda dengan penuh adab sopan, dengan penuh rasa malu, baginda tidak berkata saya ditimpa satu beban. Tidak ada perkataan ditimpa dilafazkan oleh Nabi Ayub. Walhal 7 tahun jatuh sakit, baginda tidak lafaz ditimpa, dibeban, diberati. Baginda hanya melafazkan disentuh. Sentuh ni maknanya sikit je. Ini menunjukkan Nabi Ayub berkata, ada yang lebih susah daripada saya. Kemudian beliau menyebut sentuh itu juga bermaksud, sebab Puan Ami kan, kalau disentuh sakit ke kalau disentuh? Disentuh tak sakit mana, walhal 7 tahun sakit berat Nabi Ayub alaihi salam. Tetapi baginda bermaksud, apa-apa boleh jadi pada tubuhku, sebab tubuhku bukan milikku, tubuhku milikmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi apa pun jadi, ia tak akan berkesan kepada mahkota dalam tubuhku, yakni hati. Ini makna massania. Apa-apa boleh menyerang aku, tetapi pertahanan hatiku kukuh, yakni hatiku tidak akan sekali-kali diganggu syaitan. Di sini muncul pula massaniya syaitan. Ada yang memahami ayat ini, dan kita hormati pendapat berkenaan dengan cerita yang mengaitkan Nabi Ayub telah diizinkan oleh Allah untuk iblis kacau. Orang kata bully, ragging. Iblis boleh buat apa saja. Wallahu alam kepada riwayat-riwayat berkenaan. Tetapi apa yang pasti, kita belajar daripada Quran sendiri, syaitan boleh mengganggu dengan cara was-was. Maka yang menjadi kebimbangan Nabi Ayub adalah bukan tubuhnya sakit, tetapi hatinya sakit. Apa maksud hati sakit? Bersangka buruk kepada Allah. Allahu Akbar. Musibah datang, lalu anda berkata, kenapa saya, kenapa tidak orang lain? Kenapa sekarang, kenapa tidak waktu lain? Itu tanda sudah diganggu syaitan. Bagi Nabi Ayub, dia tak risau tubuh dia. Allahu Akbar. Yang dia risau adalah bisikan syaitan yang mula berkata,
anta Rasulullah, adakah kau Rasulullah? Kalau sampai begini Allah biarkan engkau, itu bisikan. Maka Allah pelihara aku daripada gangguan syaitan. Itulah dia. Ayat 41. Itu dia, Allahu Akbar. Saya kira mukadimah yang cukup cantik untuk kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan setia dan sabar dalam menghadapi ujian. Ustaz, soalan saya ini sebenarnya ada kaitan dengan pertanyaan ya betul. Pertanyaan penonton kita Encik Rosdin Sama, terlalu banyak kisah Israeliat dalam kisah-kisah Nabi, termasuk kisah Nabi Ayub. Jadi kalau dapat kita terangkan sedikit agar tidak disebarkan cerita yang tidak benar, bagaimana untuk dikenal pasti kisah-kisah Israeliat ni. Ini sebenarnya ada kaitan dengan, saya nak bermula dengan Nabi Ayub yang kalau kita biasa baca, Nabi Ayub menderita penyakit yang kronik sehingga teman-teman menjauhinya. Orang ramai merasa jijik, diusir daripada daerahnya, dibuang di tempat sampah di luar kampung halaman, dan orang ramai tidak mahu berhubung dengannya. Tidak ada siapa pun yang nak mendekati beliau ni, mendekati Nabi Ayub, kecuali isterinya. Boleh tak Ustaz kongsikan kisah kesabaran Nabi Ayub? Sebenarnya saya baca tadi itu sebab ada juga saya baca, mana mungkin seorang Nabi jauh daripada sifat nubuwah yang dikatakan maksum. Ada 3 kategori. Antaranya itu tidak melakukan perkara dosa-dosa yang besar. Betul. Tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah. Dan Allah tidak akan memberikan dia sesuatu penyakit yang jijik. Jadi bagaimana dengan kisah-kisah yang kita dengar? Adakah barangkali takut tokok tambah untuk menyedapkan cerita? Jadi kalau dapat Ustaz ceritakan sederba sedikit kisah Nabi Ayub. Puan Ami telah membantu kita dengan sedikit pencerahan yang baik. Iaitulah ismah. Seseorang Nabi boleh saja jatuh sakit. Okay. Tetapi kalau dah nama Nabi dan Rasul, sakit itu tidak akan menyebabkan para Rasul tidak dapat melakukan tugasan yang Allah Ta'ala taklifkan. Allah Ta'ala telah berikan. Allah telah memelihara Nabi-Nabi dengan apa yang disebut tadi ismah, di mana walau sakit macam mana sekalipun, dia tetap dapat menjalankan tanggungjawab sebagai Rasul dan Nabi. Seandainya sakit itu sudah sampai ke satu tahap menggagalkan tugas asasi para Nabi, di situlah para Nabi akan berdoa agar Allah jauhilah daripada sesuatu yang membebankan saya daripada menjalankan tugas Nabi-Nabi. Baiklah, berbicara mengenai cerita-cerita yang diambil daripada Perjanjian Lama, ataupun Old Testament, ataupun apa yang disebut dalam Israeliat. Dalam Old Testament, Puan Amy, memang ada satu satu chapter, satu bab dia panggil Sifir Ayub. Memang ada bab khusus. Tetapi kita akan mendapati ada yang okey, ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Pendirian kita mudah, yang tidak bertentangan kita kata wallahu a'lam. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Yang bertentangan, minta maaf, kami tak boleh percaya. Sebagai contoh, di dalam Old Testament, Ayub alaihi salam tidak disebut nabi. Dia disebut minar ru'asa as-siddiqin, pemimpin yang benar. Tidak. Quran kata Ayub adalah nabi-nabi. Tuan-tuan boleh lihat dalam beberapa surah di dalam Al-Quran, di mana Allah menyenaraikan Nabi Ayub ini bersama dengan senarai para anbiya yang lain seperti suratul Nisa ayat 104 dan suratul An'am ayat 138, di mana Nabi Ayub dalam senarai para anbiya. Kemudian di dalam Old Testament didapati ada yang tidak bertentangan dengan Quran, di mana Ayub ini adalah seorang yang sangat kaya. Ya. Al-Quran memang menggambarkan Nabi Ayub ini seorang yang kaya, mempunyai ramai anak. Bahkan Old Testament kata anaknya 7 lelaki 3 perempuan. 10 berlaku. Kambing saja ada 7,000 ekor. Unta saja ada 3,000 ekor. Lembu saja ada 500 ekor. Wallahu a'lam. Tetapi ada perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran. Contoh yang paling jelas, saya sebut satu saja.
di mana Ayub ini digambarkan protes kepada sakit yang ditimpa. Beliau seperti mengharapkan mana mati, datanglah kepada aku. Dia memang tidak boleh menerima suratan takdir. Lalu seolah-olah berbicara dengan Tuhannya, mengapa saya? Ma'adallah, mana mungkin seorang Rasul bersikap begitu. Maka bila bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, tolak ke tepi al-Israiliyat, tetapi ambillah Al-Quran yang menggambarkan menerusi surah Sad tadi, bagaimana baginda pendek benar doa Nabi. Perasan tak ayat 41 tadi tu, pendeknya doa Nabi Ayub, sedangkan merananya lama. Kata almarhum ya Dr. Wahbah Zuhaidi dalam tafsir Al-Wasit, hikmah doa pendek ni kerana Allah Ta'ala nak menggambarkan panjangnya derita Nabi Ayub dan baginda tidak terlalu tergesa-gesa nak berdoa. Sebab baginda faham sakit ni ada tujuan. Kalau Nabi terus angkat tangan, Allah akan mustajabkan, terus sihat. Ya Allah. Tapi sakit tu sendiri ada hikmah. Betul. Ustaz, maaf. Kadang-kadang kita ni bila dalam keadaan sakit dan sebagainya, kita rasa macam ada, macam tadilah mungkin ada bisikan-bisikan. Adakah Nabi Ayub juga ada bisikan-bisikan daripada syaitan untuk Nabi Ayub ada rasa ataupun tidak taat kepada Allah, ataupun macam Ustaz kata tadi, rasa protes dan sebagainya? Adakah benar ada bisikan syaitan kepada Nabi Ayub? Syaitan boleh mempengaruhi, memberikan lintasan-lintasan was-was ya kepada manusia, tetapi mereka tidak boleh untuk menguasai. Mereka boleh menimbulkan lintasan-lintasan. Jadi berdasarkan ayat 41, Ayub alaihissalam meyakini lintasan-lintasan hati yang menyerunya agar cepatlah mohon pada Allah, sebab doa para rasul ini mustajab. Maka jangan biarkan engkau terus ditimpa sakit. Mohonlah pada Tuhanmu agar bergegas mengeluarkan kamu daripada kesakitan ini. Bagi Nabi Ayub, bisikkan supaya cepat-cepat senang, cepat-cepat sihat. Ini bukan ya datang daripada sesiapa, melainkan daripada lintasan-lintasan syaitan. Sepatutnya perkara pertama sekali bila seseorang jatuh sakit adalah memilih untuk bersabar dan bersangka baik kepada Allah. Kemudiannya barulah kita boleh berdoa kepada Allah agar mengurniakan kepada kita apa yang lebih baik dari sisi Allah. Kita pulangkan balik kepada Allah apa yang lebih baik bagi Allah. Kalau sakit menghapuskan dosa, itu lebih baik. Kalau sakit lebih banyak mengingatkan kita pada Allah, itu lebih baik. Tetapi kalau sihat boleh menyebabkan aku jadi lebih bersyukur, maka berikanlah aku kesihatan. Jadi Ayub tidak bergegas untuk memohon kepada Allah agar dikurniakan kepadanya kesihatan, kerana seolah-olah menggambarkan Nabi ini tak boleh terima benda susah selepas tempoh yang lama bersenang-senang. Okey, jadi Ustaz, sebenarnya ada tujuan kenapa kita pilih Nabi Ayub pada hari ini untuk kita kupas, untuk kita bentangkan. Kalau kita dapat kita ceritakan apa sebenarnya yang katakan kesabaran Nabi Ayub ni, apa antara ujian yang dapat kita ambil iktibar untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Sabar, semua orang boleh sabar, semua orang ada ujian. Tapi apakah antara ujian Nabi Ayub yang dapat kita jadikan kita rasa macam kalau kita rasa susah, Nabi Ayub ni Allah Tuhan Allah uji dia sampai itulah yang dikatakan semua orang pun dah tak ada dah, kehidupan dia tu seolah-olah hancur pergi. Hanya tinggal seorang isteri yang setia, dan Nabi Ayub tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ditimpa ujian. Apa antara ujian-ujian Nabi Ayub itu yang kalau dapat kita boleh buat muhasabah diri kita, Ustaz? Betul juga kan. Kita pun tertanya-tanya kan apa sebenarnya sakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Secara jelas Al-Quran menyebut menerusi suratul Anbiya. Ya, tadi kita ambil suratul Sad ya. Ada satu lagi surah yang kita boleh belik nanti, iaitulah suratul Anbiya ayat 83. Kat situ akan menjawab persoalan Puan Amy. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur. Ya, bulatkan perkataan ad-dur wa anta arhamur rahimin.
Ad-dur di situ artinya keburukan, sesuatu yang kurang disenangi berlaku. Di dalam Al-Quran perkataan ad-dur ini ya telah disebut sebanyak 19 kali Puan Amy. Ya. Ia merujuk kepada keburukan yang boleh berlaku kepada diri, kepada harta, kepada sesiapa sahaja daripada yang tersayang. Maka ad-dur ditafsirkan oleh para ulama, Nabi Ayub ditimpa 3 perkara serentak. Okey. Ad-dur yang pertama adalah kesakitan pada seluruh tubuhnya. Dan berkemungkinan besar sakit kulit. Okey. Kerana Allah nanti perintahkan baginda selepas baginda berdoa untuk mandi air sejuk. Mudah-mudahan kita sampai pada ayat tu nanti. Bila mandi air sejuk, mandi ni maknanya something happen kepada kulit dia. Ya, dan kalau kita tengok pun dalam surah An-Nisa ayat 104, nama Nabi Ayub disebut sebelum Nabi Yunus. Jadi ada persamaan Nabi Yunus dengan Nabi Ayub. Nabi Yunus kan ditelan oleh ikan nun. Dan apa berlaku kepada tubuh baginda? Something membabitkan kulit. Jadi sakit kulit itu jelas kelihatan seluruh tubuh baginda. Kemudian ad-dur juga adalah baginda ditimpa kehilangan anak-anak. Wallahu alam sama ada anak-anak itu ditimpa satu bentuk kehancuran serentak, ya, kematian serentak, atau anak-anak meninggalkan terus si ayah berkenaan, wallahu alam. Dan ad-dur yang ketiga adalah baginda telah ditimpa kemusnahan harta serentak pada masa yang sama, berlaku kepada Ayub alaihi salam. Kalau saya boleh sebutkan di sini ada satu kajian menarik. Nama Ayub ni Puan Amy, dia berasal daripada bahasa Ibrani, iaitu Aiba. Aiba ni maksudnya al-wail, bencana keburukan yang sangat besar. Maksudnya Nabi Ayub ni namanya adalah sesuai dengan apa menimpa baginda. Tidak ada bencana yang lebih teruk pernah berlaku pada manusia, melainkan Nabi Ayub sudah menjadi orang pertama melaluinya. Maknanya baginda tu inspirasi. Orang panggil apa? Imam al-Mubtalin. Imam dalam hal-hal kesakitan. Sebab itulah kita ni anak-anak duk hafal nama-nama Nabi ni. Tetapi sebenarnya apa makna rukun iman yang keempat tu? Ya, maksudnya kalau kaya ambil Nabi Sulaiman. Jadi orang berkuasa ambil Nabi Ayub. Kalau sakit ustaz, Allah tak tinggalkan kita, dia bawa cerita Nabi Ayub. Sebab takdir tak boleh diubah. Allah sudah menetapkan COVID-19 adalah musibah. Tetapi cara kita memandang takdir yang tu, kita kena belajar daripada Nabi Ayub alaihi salam. Ya Allah, Tuhanku. Dan mengikut ulama tafsir, sejarawan, Nabi Ayub ni kaya, harta melimpah, betul Ustaz kata tadi, memiliki anak ramai, isteri. Kemudian kenikmatan itu diambil oleh Allah SWT dan diuji dengan sakit, yang mana kalau baca tak ada satu pun anggota badannya yang sihat kecuali lisan dan hatinya. Beliau sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurnia, dan Nabi Ayub ni sentiasa sabar. Tak ada siapa pun ustaz ketika menghadapi ujian sebegini kecuali isterinya yang memenuhi segala keperluannya, mengetahui segala kebaikan-kebaikan Nabi Ayub, dan membantu untuk membuang hajat, sampailah perkara-perkara yang lain. Dan dia tetap sabar walaupun dah tak ada harta dah. Dia tetap sabar walaupun dah tak ada siapa-siapa dah. Dan apa yang kita boleh aplikasikan pada hari ini ustaz, kehidupan suami isteri, kehidupan kita. Barangkali sebelum ni kita syok lah kan. Tiap-tiap bulan boleh pergi travel, ada kereta. Tapi tiba-tiba baru-baru ni suami kena VSS ke kan. Nak makan pun susah, nak keluar pun stres, anak-anak pun macam-macam, sekolah pun yuran nak kena bayar, macam-macam masalah lah. Nak berjual pun tak boleh, lepas tu sakit pula dan sebagainya. Yang nak dikatakan sekarang ni, bagaimana untuk kita, baik suami ataupun isteri, menjadi setia ketika diuji. Bukan hanya ketika kita ni ada macam-macam, tapi ketika dalam apa jua kita tetap setia, dan kita menjadi hamba Allah yang taat ketika diuji. Bukan ketika kita rasa senang je, kita nak semayang, tapi waktu sakit, waktu ni lah, ya Allah Tuhanku, kenapa aku, kenapa dan sebagainya. Jadi ustaz, bagaimana untuk menjadi insan, untuk menjadi isteri, khususnya untuk menjadi isteri seperti mana isteri Nabi Ayub? Bismillah. Bila Puan Amy sebut tadi,
seluruh tubuhnya hancur luluh kecuali lidah dan hatinya. Cerita itu kita kena selidik. Sebab kita tengok surah Sad ayat 42, lepas Nabi Ayub berdoa, Allah mustajabkan, dan cara Allah mustajabkan adalah dengan memberikan perintah, hentakkan kakimu. Kalau hancur luluh, macam mana nak hentak kaki? Hentak kaki memerlukan tenaga. Jadi benarkah yang mengatakan Nabi Ayub hilang segala-galanya, termasuk tenaga pada kakinya? Macam mana nak hentak kaki kalau tubuh dah tak boleh nak Betul. tak disuruh langsung. Jadi di situ kita katakan, ya, Al-Quran memberikan isyarat. Memang baginda ditimpa sakit yang sangat berat, tetapi baginda masih lagi boleh bangun. Dan barangkali di sinilah kita cuba bantu dengan isu isteri baginda. Ya, ya, mungkin ada peranan isteri di situ. Ada yang bertanya pun sebelum ni, akhirnya isterinya pun diganggu syaitan. Ya, boleh jadi sebab isterinya bukan seorang rasul ataupun seorang wali. Tetapi apa yang kita boleh fahami daripada surah Sad ini, kalau tuan-tuan belik muka surat 456, ya, sebelah tu sahaja pada ayat 44. Ya, wa khudh biyadika daghathan fadrib bih, dan ambillah seikat rumput, segenggam rumput yang basah tu, rumput panjang tu, lalu pukullah. Dalam terjemahan disebut isterimu. Al-Quran tak sebut isteri itu. Tetapi tak apalah. Itu antara tafsiran yang ramai ahli-ahli tafsir memberitahu. Ayat 44 surah Sad ini merujuk kepada Nabi Ayub selepas sihat. Selepas pulih daripada sakit, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ayub, wala tahnath, jangan kamu melanggar sumpah. Ini menunjukkan masa Nabi Ayub sakit, baginda pernah bersumpah. So, sumpah itu dilafazkan bila sesuatu berlaku antara baginda dengan satu orang, dan ulama tafsirkan itulah isterinya, di mana, ya, isterinya telah berkata dan bertanya kepada suami, abang, dah berapa lama abang sakit ni? Abang doalah pada Allah, abang Rasulullah, Allah pasti mustajabkan. Ayub bila mendengar isterinya berkata begitu, beliau jadi marah. Sebab ini ulama-ulama tafsirkanlah, kita dah senang berapa tahun, sakit kita belum mencecah pun, tahun-tahun kita senang. Tidak sepatutnya kau lafaz begitu. Aku akan pukulmu 100 kali. So, dia bersumpah. Dan bila Allah Ta'ala pulihkan, Allah ingatkan balik Nabi Ayub. Jangan lupa kau pernah bersumpah, tunaikan. Iaitulah memukul isterimu 100 kali. Cumanya Allah Ta'ala beri rukhsah. Tak payah pukul 100 kali, cari 100 tangkai ataupun 100 rumput basah, pukul sekali saja di bahagian bahu. Tak adalah menyakitkan. Jadi ini menunjukkan isterinya stay sampai ke hujung cerita. Bukan meninggalkan sebagaimana yang disebut ataupun yang diviralkan. Ayat 44 itu kalau merujuk kepada isteri baginda, ini menunjukkan isteri dia stay bersama dengan suaminya sampai dia sihat balik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita satu perkara. Suami perlu bersedia, kalau isteri pun tidak sekuat mana yang disangka, jangan putus asa, teruskan didik. Dan pada masa yang sama, ya, isteri kena menguatkan suami. Ya, sebelum minta suami banyakkan berdoa, isteri kena tolong bantu agar si suami, abang, apa jadi ada hikmah. Sebab itu yang kita belajar tu. Yang jadikan Nabi Ayub itu marah kerana kenapa gopoh sangat. Itu Nabi Ayub lah. Kita ni tak mampu sampai ke tahap Nabi Ayub. Kita teruskan berdoa pada Allah. Cumanya kita ni sering sangat, ya Allah sihatkan saya. Sakit baru sikit je tu. Sepatutnya kita minta dahulu, Allah kurniakan saya sabar, baru minta sihat. Kita ni nak minta sihat dulu, lepas tu lalai lepas sihat. Yang itulah yang menunjukkan kita tak melihat sakit ni sebagai musibah. Dan sebenarnya saya melihat watak isteri Nabi Ayub tu adalah watak sebenar seorang perempuan.
Yang mana bang, cepatlah pergi buat. Kan mungkin dalam situasi ni Ustaz, macam seorang isteri tu dia secara realitinya seolah-olah bukan dia tidak sabar Ustaz, tetapi dia mahukan yang terbaik sebenarnya. Macam cepatlah pergi tu, kalau sekiranya cepat bawa anak pergi dan sebagainya. Jadi adakah sebenarnya kita bukan nak tegur gapah tahu Ustaz, tiba-tiba macam nak satu pencerahan. Bukan nak tegur gapah, tetapi sebenarnya kita mahu cepat solusi. Adakah kita rasalah kita nak cepat, tapi adakah sebenarnya kita rasa kita nak cepat, kita nak ya Allah Tuanku makbulkanlah cepat, ya Allah Tuanku sembuhkanlah cepat. Adakah seolah-olah kita memaksa? Barangkali juga kalau dalam ni memaksa suami untuk bang, kenapa tak ada duit ni, pergilah kerja. Sedangkan dia sebenarnya memang mencari. Apakah harus paksaan itu dan juga harus kita meminta cepat-cepat dengan Allah? Tak apa Ustaz macam ni. Kita berehat seketika untuk jawapan itu, dan para penonton kita akan dapatkan jawapannya selepas ini. Allahu Akbar. Ramainya pesakit yang miskin dan dhaif tidak mampu membeli ubat dan peralatan berkaitan penyakit mereka. Marilah kita menyumbang kepada projek bantu pesakit sihat oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka ini. Yayasan Ikhlas peduli dan prihatin. Kehidupan orang memang susah. Tak ada pekerjaan. Semua serba kekurangan. Jadi mereka mengharapkan bantuan luar. Buat julung kalinya, 2 saluran TV unggul. Go Shop dan Al Hijrah menjanjikan pengalaman dan keseronokan membeli belah terbaru untuk anda setiap hari. Seronoknya! Go Shop kini di saluran Al Hijrah Menyajikan hiburan tanpa henti dengan pelbagai demonstrasi produk yang menarik. Jangan lupa temu janji kita setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 hingga 11 pagi. Jumpa di sana. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang memberikan solusi segala cabaran. Bacalah agar kita dimuliakan. Baca, faham, amal. Saksikan My Quran Time setiap hari dibawakan khas oleh Mofax. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton. Ya, betul Tuan Said.
Tuan Sidi ke apa yang tak sabar-sabar nak cepat tu macam orang yang tanya je. Ya betul, saya lah tu yang tak sabar-sabar nak tanya tu. Okey, jadi Ustaz, adakah boleh untuk kita sentiasa macam minta-minta kepada orang, katalah contoh kepada suami kan, cepatlah itu, cepatlah ini, cepatlah abang, mana ni kita tak ada duit dan sebagainya, bila kehidupan kita nak baik, bila COVID nak hilang, kita minta kepada Allah, ya Allah Tuanku, cepatlah, cepat. Adakah boleh untuk kita meminta cepat-cepat itu seolah-olah memaksa? Kita memang tidak semantap dan sehebat Nabi Ayub. Sebab tu cerita Nabi Ayub ni dipaparkan sebagai benchmark. Ini juga antara hikmah Allah tidak detailkan sakit Nabi Ayub supaya semua orang yang sakit dapat merasakan cerita Nabi Ayub tu cerita dia. Okey. Sebab nanti kalaulah didetailkan, ya wallahu alam, kalau Allah Taala perincikan sakit berapa tahun, benarkah sampai ke satu tahap keluar cacing daripada tubuh dan kepala baginda. Takutnya nanti kita beranggapan cerita Nabi Ayub cerita yang terlalu tinggi kedudukan dan kita ni apa sangat. Sedangkan Allah Taala memaparkan kisah Nabi Ayub ringkas, yang kita akan dinampakkan adalah bukan sakit itu, tetapi bagaimana cara Nabi Ayub melihat sakit itu. Itu yang mahal bagi saya cerita Nabi Ayub. Itulah cerita kita. Jadi bila Puan Ami tanya, isteri boleh tak minta suami doa pada Allah bang? Bagi saya boleh. Tanpa isteri bagi tahu pun, saya sendiri kalau sakit, ya, kita nak terus berdoa pada Allah agar berikanlah saya kesihatan. Cumanya cerita Nabi Ayub ini menegur kita dari aspek pertama, selain kau minta sihat, masa sakit tu sendiri, ada tak minta selain daripada sihat? Okey. Kita ni bila sakit cepat nak minta sihat. Memang kita kena minta sihat. Tetapi isunya adalah habis tu sakit tu sendiri, engkau sendiri tak tahu bila akan sihat. Bila Allah akan mustajabkan doa tu. Habis tu masa sakit tu takkan tak buat apa-apa untuk dapat pahala. Maka sebab itu cerita Nabi Ayub dalam kedua-dua surah ini menunjukkan dia bersangka baik pada Allah. Kalau saya boleh huraikan sedikitlah apa dalam suratul Anbiya, di mana Nabi Ayub melafazkan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Wow, di situ wawul hal. Maksudnya apa? Ya Allah, sepanjang aku ditimpa keburukan ini, kau tahulah satu perkara di mana aku tidak menganggap ini tanda-tanda kau murka padaku. Aku hanya melihat kesakitan bertahun-tahun ini adalah tanda kau sangat sayang kepadaku. Subhanallah. You cannot change the situation, but you can change the way you see the situation. Nabi Ayub beranggapan sakit itu adalah tanda-tanda Allah sangat sayang. Kalau saya boleh bacakan satu hadis Nabi, satu buku yang sangat baik daripada seorang pensyarah hadis UAE, Dr. Khairul Husaini bin Jamil, 40 hadis yang sangat memotivasikan di musim pandemik COVID ini, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sukhtu. Maksudnya apa? Sesungguhnya kebesaran kadar ganjaran berdasarkan kadar ujian. Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Saya ulang, bila Allah cintakan satu orang, Allah akan uji dia. Jika seseorang itu redha dengan ketenangan, dia dapat keredaan Allah. Bila dia protes penuh kemarahan, dia dapat kemurkaan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan itulah kekuatan kita bila kita sakit. Tak salah minta sihat. Memang nak minta sihat pun. Ya, betul. Tetapi semasa sakit tu takkan tak minta apa-apa selain daripada sihat. Maka mohonlah pada Allah agar dikurniakan kesabaran. Itu dia. Dan sangka baik. InsyaAllah. Ustaz, kalau kita tengok ayat surah Al-Anbiya ayat 83-84 yang seperti yang Ustaz baca tadi, wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Kemudian fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Adakah ini kemuncak doa Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Allah, dan bagaimana sampai Mhm. Allah menyembuhkan Nabi Ayub?
Mungkin ada yang Puan Ami tanya tadi, bagaimana Allah sembuhkan? Kita memerlukan surah Sad. Okey. Bagaimana cara Allah sembuhkan? Nabi Ayub berdoa dan Allah Ta'ala terus mustajabkan dan Allah perintahkan, hentakkan kakimu. Okey. Lalu hadha mughtasalun baridun wa syarab. Tiba-tiba muncul, maknanya semasa Nabi Ayub diperintahkan untuk keluar daripada rumahnya pergi ke satu lokasi, memang tak ada apa-apa pun pada lokasi itu. Jadi kalau fikir logik, kenapa saya kena keluar ni? Dalam susah nak keluar dengan tubuh tak berapa sihat ni. Tiba-tiba Allah perintahkan hentak kaki. Alamak, hentak kaki memerlukan tenaga. Korek tanah dengan kaki. Tetapi ini Allah Ta'ala nak ajar kita, jangan goyang kaki tunggu keajaban. Belajar daripada Nabi Ayub. Dia dirawat pun dengan usaha yang gigih. Dia kena buat sesuatu. Korek tanah dengan kakinya, hentakkan kakinya, tiba-tiba muncul air yang sangat sejuk. Ini nas Quran. Air sejuk melimpah-limpah. Dan dia mandi dengan air sejuk berkenaan, ya, hadza mughtasalun baridun wa syarab, dan baginda minum. Jadi mandi untuk hilangkan sakit tubuh di luar, minum untuk hilangkan sakit-sakit dalaman tubuh. Dan selepas itu Allah Ta'ala kembalikan kepadanya ahli keluarganya seganda. Maknanya kehidupan Nabi Ayub lebih baik daripada kehidupan sebelum baginda diuji dengan kesakitan. Subhanallah. Inna ma'al usri yusra. Jadi kisah Nabi Ayub ini, dia bukan kisah dia tak ada dosa tapi Allah uji juga. Tak. Memang Nabi Ayub tak ada dosa. Tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan. Sebab tu aku pilih Ayub jadi Rasul. Kau nak tahu kenapa aku pilih Ayub? Aku tak pernah silap buat keputusan pilih manusia itu sebagai Rasul. Kalau kau nak tengok kenapa aku tidak silap memilihnya sebagai Rasul, kau tengok bila dia sakit. Itulah kualiti orang yang aku pilih sebagai Rasul. Dan saya tertarik kepada pernyataan Ustaz tadi. Bukannya, maksudnya Allah uji ni bukan sebab kadang-kadang apalah dosa aku, apalah dosa anak aku, Allah uji. Jadi sebenarnya Nabi Ayub ni dikenali sebagai seorang Nabi, seorang yang baik, seorang yang pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya memetik ada satu komen daripada Facebook oleh IR Kazrin Dusri. Ustaz, adakah ada sifat Nabi Ayub keakuan iaitu aku sabar? Adakah Allah ingin melihat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Manakala dengan ujian-ujian tersebut dan juga kepada kita. Nabi SAW menyebutkan bila berlaku satu-satu musibah, sepatutnya apa yang berlaku terlebih dahulu, ya, kita melakukan perbuatan memohon ampun. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis muttafaqun alaih, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukata yushakkuha illa kaffara Allah biha min khatayahu. Maksudnya tak ada musibah menimpa satu orang muslim, sama ada beban kepayahan atau penyakit pada tubuh ataupun berbentuk bimbang masa depan. COVID-19 ni memang menyebabkan kita bimbang masa depan kita. Ataupun kedukaan atau gangguan pada perasaan atau kemurungan, hatta terkena tusukan duri sekalipun, melainkan Allah nak hapuskan sebahagian daripada dosa dia. Jadi mindset saya bila ditimpa sakit, bila sebaik saja diumumkan sakit, sekarang mungkin tak sakit, tetapi semua orang kena bersedia untuk sakit. Sakit tanda kita makhluk. Once kena sakit, perkara nombor satu kita kena fikirkan bukan cepat-cepat doa. Kita kena doa. Tapi nombor satu sekali, Allah sedang bagi peluang untuk kita sabar, dan dengan kesabaran itu kaffarallah, Allah ampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kita. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Puan Ami. Ya, Ustaz, ada juga yang mengatakan aku tak pernah sakit, sedangkan dia tak melihat bahawa sakit itu sebenarnya bukan sekadar sakit yang sehingga dia terlantar ataupun dia masuk ke hospital. Ujian-ujian juga adalah merupakan sakit. Ujian kehidupan dan sebagainya. Kalau kita tengok satu hadis, seseorang diuji sesuai dengan kadar keagamaannya. Apabila agamanya sedang kuat, maka ujiannya akan ditambah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok tu, bila Allah uji kita, maknanya
satu berkenaan dengan laras keimanan, dan pastinya Allah ingin menambahkan lagi maknanya ketakwaan dan sebagainya. Jadi tapi kadang-kadang bila diberi ujian, contoh saya dah beribadah kepada Allah, memang saya ni memang rajin semayang dan sebagainya, kenapa Allah uji saya? Dan konteks sekarang Nabi Ayub ni dia tak ada dosa pun diuji oleh Allah. Jadi kita nak apa antara konsep ujian. Jangan ingat nampak tak sakit pun. Tak pernah sakit. Saya tak ada kencing manis, darah tinggi semua tak ada. Kudis-kudis pun tak ada. Jadi konsep ujian tu untuk kita jelaskan, tak apa, tak sakit, tak payah tengoklah. Saya bukannya sakit, jadi saya tak payah ambil kisah ini sebagai pengajaran. Nabi Ayub, Allah Ta'ala sebutkan cerita dia ni ada tujuan, dan tujuannya adalah wa dhikra lil abidin, wa dhikra lil abidin, iaitulah suratul anbiya tadi pada ayat 84. Maksudnya apa? Allah ada senarai dalam pengetahuan Allah orang-orang yang akan menjadi Ayub sampai hari kiamat. Allah tahu siapa akan sakit, termasuk saya, termasuk kita pada satu hari nanti. Maka aku paparkan kisah ini pertama sekali rahmatan min indina. Allah nak buktikan ada sahaja rahmat Allah di sebalik kesakitan. Tengok ya, Allah Ta'ala sedang merumuskan kisah Nabi Ayub. Kita kena baca ayat tu sampai habis supaya kita get the point. Rahmatan min indina maksudnya setiap sakit ada ubat. Jangan putus asa, daripada rahmat Allah cari. Dan kadang penyelesaian kepada sakit tu kelihatan aneh. Tetapi itulah ganjaran pada orang yang berdoa, rezeki daripada arah yang tidak diduga. Nabi Yaakob buta. Macam mana nak rawat sakit buta? Kita pun rasa macam pelik. Macam mana baju Nabi Yusuf tu, bau je boleh hilang sakit butanya. Ataupun mata dia ada masalah penglihatan. Itu aneh. Tetapi tak ada benda yang aneh di sisi Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa dhikra lil abidin, khusus kepada kita kalau sakit tu kelihatan kekal sahaja, tidak ada sebarang rawatan. Maka Allah jadikan kisah Nabi Ayub wa dhikra lil abidin. Aku nak ingatkan kau, mungkin kau terlupa, kau tu hamba je. Hamba ni maksudnya dia tak boleh nak demand banyak-banyak dengan, sebab kalau pekerja dia boleh demand pada majikan, tapi hamba ni dia berhak tuannya memperlakukan apa pun kepada dia. Sebab tu bila kita diuji, jangan tinggal lafaz istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seringkali kita lafaz bila berlaku kematian. Walhal Quran suratul Baqarah didik kita lafaz setiap kali kamu ditimpa musibah. Kehilangan nyawa, kehilangan samarat, kehilangan rezeki, kehilangan sesuatu yang kamu sangat perlukan. Lafaz adalah istirja'. Apa maksud istirja'? Aku daripada Allah, aku akan kembali pada Allah. Aku datang daripada Allah. Aku dulu duduk dalam perut mak aku sendirian. Tetapi bila lahir ke dunia, Allah bagi kasih sayang. Allah bagi insan yang bernama mak bapak. Allah bagi insan bernama isteri, anak-anak. Semua ni Allah bagi. Bila Allah bagi, dia berhak tarik balik. Pada bila-bila masa. Allah bagi aku sihat, Allah berhak tarik balik kesihatan. Dia berhak untuk memperlakukan apa sahaja sebab dia Tuhan. Sebab dia Tuhan. Dan kita abid. Wa dhikra lil abidin, peringatan pada kamu yang kamu itu hanyalah makhluk. Setiap apa yang menimpa kamu adalah tanda-tanda engkau makhluk. Dan Ayub mengajar kita supaya kekal berada dalam prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sekali-kali bersangka dengan prasangka yang buruk. Jauhi daripada gangguan syaitan yang memberikan lintasan-lintasan yang berunsur protes, pemberontakan kepada sakit yang kita alami. Betul. Dan Ustaz, kalau kita tengok tajuk kita hari ini dan juga kisah Nabi Ayub dan kisah isterinya, sebenarnya kita nak bagi sabar ni bukan kepada orang yang sakit ataupun orang yang ditimpa sakit, tetapi juga sabar saat kepada mereka yang menjaga orang sakit. Jadi apa yang dapat kita ambil ibrah daripada peranan isteri Nabi Ayub ni dalam bersabar menjaga Nabi Ayub, dalam taat dan setia di sisi Nabi Ayub. Maknanya kita ni pun kalau dalam situasi bukan senang nak jaga orang sakit, Ustaz. Ya, manakala mungkin kita ada mak yang sakit, mungkin ada anak yang sakit, kan. Bagaimana untuk kita dapat sabar tu walaupun bukan kita yang sakit, orang tu dah sakit satu hal, tapi kita ni macam mana untuk kita sabar? Sabarlah, mak tak sihat, sabarlah, mak dah lupa, mak dah tak boleh nak bangun, kita nak kena bawa dia pergi toilet,
suap makan dan sebagainya. Anak tak berupaya, mungkin special need dan sebagainya. Macam mana untuk kita terapkan sabar yang bukan kita yang sakit? Kita memang kadang ada situasi yang sangat tersepit. Ya, saya pun tak tahulah gagah ke tidak. Ya, kalau satu hari nanti Allah Taala uji kena jaga, ya, mak kita sakit contohnya, ataupun orang kesayangan kita sakit, ya, memohon doa daripada tuan-puan semua agar saya, Puan Amy, Ya. kalau diuji dengan ujian memelihara orang sakit, doakanlah kami sebagaimana kami akan doakan anda supaya diberikan kekuatan. Antara satu ayat Al-Quran yang memberikan kekuatan supaya, sebab memang kita tak sakit bila jaga orang sakit fizikal, tapi boleh berlaku sakit hati. Kedua-duanya adalah pesakit. Maka waktu itu bagi saya lah, mudah-mudahan ia adalah lafaz yang memberikan kedamaian dalam kesulitan. Sebab terbukti lafaz ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadikan Ibrahim tenang bila nak dihumban ke dalam api. Kita jaga orang sakit je pun, bukan nak dihumban dalam api. Lafaz itu menjadikan Ayub, Ibrahim tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang memerhatikan apa saya buat dengan mama saya. Cukuplah Allah memerhatikan apa saya buat pada orang tua saya. Cukuplah Allah memerhatikan apa saya sedang buat kepada isteri saya, kepada anak-anak saya yang sakit contoh. Cukuplah Allah menjadi saksi. Sebab kadang kita ni jadi lemah bila orang tak tahu kesulitan yang kita hadapi dan kita rasa kita nak bagi tahu. Sedangkan biarlah Allah Ta'ala yang tahu terlebih dahulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah tempat yang paling lazat, zat yang boleh memahami masalah yang saya hadapi. Saya pun ada kerja contohnya, kita kata macam tu. Ya, kita pun ada komitmen lain, tetapi kita nak kena jaga orang berkenaan, orang tersayang berkenaan. Maka wa ni'mal wakil, hanya pada Allah aku bertawakal. Aku yakin yang Maha Gagah akan menggantikan masa yang aku telah peruntukkan untuk jaga orang tersayang yang sakit ini. Yang Maha Gagah akan mendatangkan penyelesaian kepada masalah-masalah lain dalam hidup yang saya hadapi. Allah bagi rezeki lain. Mudah-mudahan Ar-Razzaq bagi kebahagiaan dari aspek lain di sebalik kesulitan kita jaga orang sakit. Mudah-mudahan. Ya, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan saya rasa cukup tepat sebab saya di rumah ada ibu yang dah tua, ada anak yang anak saya ni eczema, kira ni memang kalau eczema ni saya tertarik kepada seorang penulis Hani Hanani. Anak saya dua-dua eczema selama 5 tahun jaga. Pernah juga mengeluh menangis tapi saya sedar semua itu ujian untuk Allah kita sayang. Betul, kembali kepada dia. Saya ni hampir setiap malam tanpa gagal memang akan bangun untuk menyantuni anak yang eczema tu. Dah 6 tahun tanpa gagal. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Bila kita cerita berkenaan dengan pergantungan pada Allah, bila kita sakit, bagaimana untuk kita nak betul-betul teguh iman dan sebab kadang-kadang takut kita terpesong macam ni contoh. Pilah berubat tang tu. Dia memang confirm insya-Allah baik punya. Jadi ini saya mengambil ada yang Suzuria. Bagaimana Assalamualaikum Ustaz dan moderator, bagaimana pula jika sakit kita berjumpa dengan orang yang konon pandai mengubat dan merawat, adakah itu dikira berjumpa bomoh dan adakah dikira berdosa sebab tak ada pergantungan pada Allah? Dan juga Lais Kaiman, saat diuji sakit Allah nak tengok sejauh mana teguhan iman, terus taat dan jangan dicemari dengan kesyirikan. Takut-takut kita bila dia tu memang confirm tak pernah lagi siapa jumpa dia tak pernah tak baik, insya-Allah baik. Okey, jadi bagaimana untuk saat diuji ujian itu kita meletakkan pergantungan itu, kita harap pada benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sakit kita kena ikhtiar. Okey. Islam ajar kita ikhtiar. Bahkan para sahabat seorang pun pernah merawat dengan suratul Fatihah. So Nabi tidak mendoakan, tetapi Nabi menghantar sahabat berkenaan untuk ruqyah, untuk merawat dengan Al-Quran. Sebab Quran ini punya keajaiban dari pelbagai sudut. Nabi Yusuf bila dapat tahu ayahnya buta, dia pun tidak sekadar berdoa, Ya Allah, pulihkanlah mata ayah saya. Dia menunjukkan adanya unsur asbab di sebalik musabbab. Iaitulah, ini komis saya, beri pada ayah.
So adanya asbab, bukan baju tu yang menyebabkan Nabi Yaqub dapat melihat. Allah yang menyebabkan Nabi Ayub fartadda basira, dapat kembali melihat. Tetapi Allah Ta'ala nak ajar atas muka bumi ni ada asbab. Sakit ia datang daripada Allah, ubat pun datang daripada Allah. Setiap sakit ada rawatan, ada ubat. Maka ikhtiar cari pakar. Tetapi kalau kita berbincang tentang Tok Bomo yang macam pelik berbenar, dia baca apa pun tak tahu, dan kaedah-kaedahnya pun kelihatan bertentangan dengan apa yang kita belajar agama, maka di situ kita perlu berhati-hati. Kerana dibimbangi matlamat menghalalkan cara, ya, bagi saya apapun keadaan utamakan syarak. Jangan melakukan sesuatu yang melanggar syarak, apatah lagi mengundang syirik kepada Allah. Man ata kahinan, sesiapa yang mendatangi bomoh yang mendapatkan bantuan jin, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesungguhnya dia telah kufur dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga-jaga. Tetapi kalau perawat berkenaan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dekatilah mereka. Selepas kita mendapatkan khidmat pakar perubatan di hospital, di klinik, kita cuba cari rawatan-rawatan alternatif. Tidak salah, ya. Tapi bukanlah dengan bergantung dengan kita pun maknanya yakin benar bahawa dia adalah penyembuh, bukan Allah SWT. Itu memang itu mengundang syirik. Dan Ustaz, ujian ni Ustaz, sakit ni ada Hajah Ramnah, sakit ni bukan sakit saja. Ujian anak ujian anak pun sakit juga. Kalau ujian anak mungkin tak dengar cakap ke, kan, mungkin suami ataupun isteri ada masalah komunikasi pun barangkali itu adalah ujian, kesakitan, sakit hati harta. Lah tu. Bukan sakit fizikal tu, kan? Sakit hati kan. Harta, tak ada duit, tengok orang senang pun sakit hati, sakit juga kan. Jadi bagaimana untuk Ustaz kita nak hilangkan sakit-sakit ni? Bukan setakat sakit fizikal, barangkali ada amalan ataupun doa dapat kita ikut daripada para anbiya ataupun yang Allah anjurkan kepada kita untuk kita hilangkan sakit. Bukan sakit betul, saya sangat setuju Ustaz. Sakit ni bukan sakit yang kita nampak je, sakit hati. Sakit hati pun jadi masalah Ustaz. Mungkin lepas ni tajuk sakit hati. Tengok jiran pun rasa sakit hati, tengok anak menakan rasa sakit hati, kan. Rasa macam tak boleh nak lebih sikit pada orang. Tengok kat Facebook pun orang sembang pasal family orang pun kita sakit hati. Doa-doa yang menyebabkan kita ni tak mau ada suuzon, tak mau rasa sakit. Dan juga ya Allah Tuhanku, semoga kita dijauhkan daripada sakit yang bukan saja sakit fizikal tapi sakit hati. Yang paling penting sakit itu tak membawa kita kepada sesuatu perkara yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Kalau satu doa, saya tak pilih dah doa lain kecuali doa Nabi Ayub. Iaitulah yang membabitkan baginda melafazkan syaitan. Tadi tu sakit hati tengok jiran, sakit hati tengok anak menakan. Macam memang tak betul dah tu. Jadi kekadang itu adalah lintasan syaitan. Ataupun tidak boleh dinafikan ada gangguan. Telah dihadirkan kepada kita, diizinkan Allah menjadi musibah. Maka kalau kita tak mampu nak baca ayat Harut Marutnya, wattaba'u ma tatul syayatin, sebab panjang sangat, kan, maka hafallah, bacalah doa yang Nabi Ayub lafazkan. Ia bukan sekadar sakit fizikal tetapi sakit hati yang mana didatangkan daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa dzkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa 'adzab. Ataupun kalau kita edit sedikit menjadi doa kita, Rabbi inni massaniyash syaitan binusbin wa 'adzab. Tuhan, bantu aku. Aku diganggu syaitan. Bukan dalam bentuk syaitan itu mendatangkan satu bentuk sakit fizikal, tetapi dia duk kacau dengan pelbagai lintasan. Lintasan itu bersifat nusbin wa adzab, protes kepada sakit fizikal. Sakit fizikal juga adalah kehilangan harta, sebab ulama tafsirkan nusbin itu sakit tubuh, adzab itu adalah bencana menimpa harta dan anak-anak. Jadi apa-apa jadi dalam hidup kita, musuh kita syaitan, termasuk masa kita sakit. Maka jangan tinggalkan doa Nabi Ayub surah Sad ayat ini. Dan last sekali, mungkin ramai tak perasan, Nabi Ayub bila dipulihkan sihat walafiat, dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Ayub
ya mandi dalam keadaan jauh daripada pandangan manusia urian dan dalam keadaan tidak berpakaian, ialah mandi kan. Tiba-tiba Allah jatuhkan emas berbentuk belalang. Okey. Belalang dalam bentuk emas. Sekumpulan belalang jatuh semasa Nabi tengah mandi dan baginda ambil emas-emas berbentuk belalang berkenaan masuk dalam poket baju pakaiannya dan kemudiannya Rab memanggilnya, Ayub, bukankah aku telah cukupkan kamu dengan apa yang kau lihat ni? Ayub berkata, benar wahai Tuhan, tetapi aku tidak pernah cukup dengan barakahmu. Maksudnya apa? Bukanlah tindakan Ayub kumpul belalang emas. Allah bagi emas dengan cara yang sangat miracle. Lalu Ayub kumpul menunjukkan dia tamak. Tidak. Sebab ucapan Nabi Ayub adalah sebenarnya bukan ni aku nak. Okey. Tapi bila kau bagi aku terima, Okey. yang aku lebih perlukan adalah barakahmu. Simpulannya, walaupun senang, Ayub tetap menganggap dia ujian. Ujian daripada Allah. Walaupun kesenangan yang Allah bagi itu juga ujian, tapi yang paling penting sekali ialah keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dan Ustaz sedikit terima kasih banyak Ustaz, dan kalaulah ada para penonton yang barangkali ingin mendapat lebih maklumat ataupun ada pertanyaan, bagaimana untuk menghubungi Ustaz, media sosial, atau Ustaz ada buat kelas tadabbur dan sebagainya? InsyaAllah kalau tuan-puan bertanya, maka boleh like page Tadabbur Center. Tadabbur Di Center. situ saya umumkan program-program saya, dan juga kalau perlukan sedikit pencerahan daripada kisah-kisah Quran, hari ini zaman Shopee belaka. Boleh Shopee lah, tengok buku saya di bawah teduhan kisah-kisah Quran dan Kompas 114. Mudah-mudahan menjadi apa orang panggil starting point lah. Betul. Untuk tuan-puan mendapat faedah dan motivasi daripada Al-Quran. Betul. Terima kasih Puan Ami. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz, dan boleh dapatkan buku Ustaz sebenarnya saya pun dah ada, Kompas 114 tu dia merupakan eye opener untuk kita lebih tadabbur kepada lebih mendalam, dan juga boleh ikuti Tadabbur Center ya Ustaz. Ya, saya Page pun. Tadabbur Center insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk kisah pada hari ini, dan semoga kita menjadi sabar, taat dan setia walaupun diuji. Ujian ini ujian kesenangan maupun ujian kesakitan dan sebagainya, insya-Allah. Dan ingatlah yang mana Nabi Ayub, daripada Nabi Ayub ni dia diuji. Sebenarnya kisah Nabi Ayub ni menyedarkan manusia bahawa dunia ini adalah ladang akhirat, sementara kewajipan seseorang ialah bersabar terhadap setiap cubaan yang dideritai dan sungguh-sungguh menunaikan hak Allah dalam sabar, dalam keadaan senang maupun susah, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Dan insya-Allah, dan anda semua insya-Allah, untuk kita dapatkan lebih lanjut, insya-Allah boleh like page Tadabbur Center. Insya-Allah banyak yang Ustaz kongsikan. Dan para penonton, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini.